Assalamualaikum dan selamat sejahtera sebagai pembuka cerita. Terima kasih Syafa ucapkan kepada korang yang sudi mendengarkan kisah seram di channel Seram Santai. Dan Syafa mendoakan korang semua sentiasa dilindungi oleh Allah daripada gangguan manusia, iblis, syaitan dan juga jin, serta urusan korang dan juga rezeki korang dipermudahkan. Okey, untuk episod kali ini Syafa nak kongsikan dengan korang beberapa kisah seram berkaitan dengan rumah sewa. Sebelum tu, kalau korang mungkin baru pertama kali mendengarkan kisah seram kat channel Seram Santai ni, apa yang korang perlu lakukan ialah, yang pertama, korang kena tekan butang subscribe. Yang kedua, korang kena tekan butang loceng dekat sebelah dia tu. Okey, untuk kisah seram yang pertama ni, Syafa nak kongsikan dengan korang kisah seram hantu keranda. Macam kita tahu dekat Indonesia ni dia ada banyak sangat daerah, dan juga setiap daerah tu mempunyai kisah seram dan juga hantu yang tersendiri, dan salah satunya ialah hantu keranda. Okey, kejadian seram ni dialami oleh Cikgu Fandi dan juga isteri dia, yang mana Cikgu Fandi ni disediakan sebuah rumah untuk mengajar di salah sebuah sekolah di pendalaman. Jadi biasalah kawasan pendalaman, semua tahu kawasan pendalaman ni sunyi, tak ramai penduduk, dan jarak rumah daripada sebuah rumah ke sebuah rumah ni pun agak jauh. Dan rumah Cikgu Fandi ni, kalau berdiri kat depan, toleh sebelah kiri akan nampak tanah perkuburan. Jadi Cikgu Fandi ni sampai dekat situ, dia kemas, iaitu hari pertama lah dia sampai dekat rumah tu. Tengah kemas barang, sampailah waktu tengah malam, lebih kurang pukul 12.30 malam macam tu. Tiba-tiba isteri dia ni dengar suara sayup-sayup ramai-ramai duk tengah berzikir la ilaha illallah. Kebiasaan dia dekat Indonesia, kalau ada kematian dan nak mengiringi jenazah ke tanah perkuburan, mesti masa tengah usung keranda tu memang ramai-ramai akan zikir la ilaha illallah lah. Jadi Cikgu Fandi dengan isteri dia pun dua-dua orang pergi kat tingkap, buka tingkap. Oh, nampak ramai lah lalu depan rumah dia, bawa keranda menuju ke tanah perkuburan. Sebab biasanya rumah Cikgu Fandi ni dekat dengan tanah perkuburan. Tapi yang peliknya, takkan nak tanam jenazah ataupun nak kebumi jenazah pukul 12.30 malam. Ramai pula tu kan, mustahil lah kan. Jadi keesokan harinya macam biasa, bila dah masuk kawasan ataupun kampung, kenalah kenalkan diri dengan ketua kampung. Jadi Fandi dengan isteri ni pun pergilah rumah ketua kampung, kenalkan diri, sembang. Cikgu Fandi ni pun tanya dekat ketua kampung kan, siapa yang meninggal semalam kan, sebab orang usung keranda lalu depan rumah dia. Jadi dia tanyalah ketua kampung. Jadi ketua kampung tu macam berkerut dahi kan. Dia macam tertanya-tanya. Lepas tu ketua kampung ni pun bersuara lah. Dia cakap, tak ada siapa pun meninggal kan. Sebab dia cakap kalau ada orang meninggal, dia akan dapat tahu maklumat siapa yang meninggal, umur berapa, apa semua. Tapi yang dia tahu betul-betul semalam memang tak ada siapa pun meninggal. Jadi Cikgu Fandi dengan isteri dia ni dah macam rasa macam pelik tau. Kalau betul ketua kampung tu tak ada siapa meninggal, jadi apa yang ramai-ramai tu, siapa yang lalu depan rumah dia tu kan. Lepas tu masa nak balik tu, Cikgu Fandi cakap tak apalah. Cikgu Fandi cakap dekat isteri dia, pergi balik dululah. Sebab dia tengok isteri dia pun dah bingung dah. Macam dia duk fikir macam-macam. Dia suruh isteri dia balik dulu, dia nak pergi rumah pengetua. Jadi isteri dia balik, isteri dia ni pun duduk kat atas tangga, duk termenung kan. Duk fikir apa benda yang dia orang nampak semalam kan. Jadi tiba-tiba adalah jiran datang. So bila jiran dia datang ni macam biasalah kan, sembang-sembang, terkeluar cerita. Jiran dia ni cerita bagi tahu Cikgu Fandi dengan isteri dia ni adalah orang ketiga yang menghuni rumah tu. Sebelum ni semua pindah. Sebab setiap Khamis malam Jumaat akan ada hantu keranda terbang lalu depan rumah. Jadi lepas Cikgu Fandi ni balik, isteri dia pun ceritalah dekat Cikgu Fandi ni apa sebenarnya yang diceritakan oleh jiran dia ni. Cikgu Fandi cakap dekat isteri dia, tak apa, kita tunggu hari Khamis malam Jumaat minggu depan. Betul ke tak apa yang jiran dia bagi tahu? Jadi sampailah pada hari Khamis malam Jumaat, lebih kurang 1:30 pagi. Suara yang sama Cikgu Fandi dengan isteri dia dengar malam tu. Jadi dua-dua orang ni pun sekali lagi bergegaslah ke tingkap, buka tingkap, nak tengok betul ke tak apa yang diceritakan oleh jiran dia. Apa yang menakutkan ialah suara dengar yang berzikir tu, suara berzikir tu ada, tetapi tak ada orang. Dan
Lebih mengejutkan lagi ialah bila hanya keranda yang ditutupi dengan kain hijau terbang lalu betul-betul daripada rumah Cikgu Fandi, dan itu menyebabkan Cikgu Fandi dan juga isteri dia ni rasa takut. Keesokan harinya, terus Cikgu Fandi ni usaha cari rumah sewa lain dan mereka pun pindah daripada rumah tu sebab tak nak duduk dekat rumah tu dah. Untuk kisah yang kedua ni pula, pengalaman yang dialami oleh E dan juga J. Tapi yang banyak mengalami pengalaman seram ni ialah E lah. Sebab E ni dia banyak ada dekat rumah. Diorang ni bekerja sebagai pemandu lori. Jadi J ni adalah senior kepada E. Jadi menangkan dan senior ni memang dia selalu sangat lah hantar barang luar daripada daerah. Dan dia jarang ada dekat rumah. E ni pula dia baru kerja. Jadi dia banyak hantar barang hanyalah kawasan setempat. Dan dia banyaklah lebih banyak masa berada dekat rumah berbanding dengan J. Hari pertama, E ni sampai, J tak ada dekat rumah. Jadi E ni tinggal lah seorang-seorang dekat rumah. Dah sampai waktu dia nak tidur, dia tidur. Masa dia tengah tidur tu, tiba-tiba E ni mimpi dia kena tindih dengan makhluk berbulu yang sangat besar. Rupa-rupanya memang betul lah. Bila dia kan orang kena tindih kan, dia macam dia sedar, antara dia sedar tak sedar tu kan. Jadi dia pun macam berkali-kali lah cuba untuk bergerak tapi tak boleh. Dan dia baca dalam hati dia beberapa ayat Quran dan akhirnya boleh ataupun dia tersedar daripada tidur dia. Bila dia tersedar daripada tidur dia, dia pun keluar daripada bilik. Bila keluar daripada bilik, dia nampaklah J. Lepas tu dia tanyalah dekat J kan, rumah ni ada gangguan ke? Lepas tu J bagi tahu dia tak kisah sangat rumah ni ada gangguan sebab dia jarang ada dekat rumah. Jadi inilah yang kena hadap gangguan dekat dalam rumah tu. Jadi lepas beberapa hari, ini dia balik kerja lebih kurang pukul 9.30 macam tu. Ini dia terus tak rehat, dia tak mandi apa semua, dia terus pergi tidur dengan keadaan baju kerja dia ni. Masa dia masuk bilik, ini memang perasan dekat dalam bilik dia tu semua tingkap telah ditutup. Tapi masa ini tengah tidur, dia dengar tingkap bilik dia ditutup dan dibuka berkali-kali. Dan last kali dia dengar tingkap bilik dia macam kena hempas. Terus dia tersedar daripada tidur. Dia tak apalah. Bila dia sedar, dia nampak lampu dekat dalam bilik dia kan dulu. Lampu kan macam mentol yang tergantung. Lepas tu dia ada macam penutup putih tu. So lampu tu bergerak. Padahal tak ada angin pun masuk dekat dalam bilik yang ini tidur. Ini merasa takut lah kan. Masa takut dia terus keluar daripada bilik. Masa keluar daripada bilik tu kan dia macam nekat lah. Dia kata malam tu dia akan balik rumah keluarga dia. Dia tak nak duduk situ sebab dia takut tau. Jadi dia beranikan diri. Dia masuk bilik. Dia ambil beg dia. Dia ambil kunci motor dia. Dia start motor. Dia nak balik rumah mak dia lah. Masa dia tengah start motor tu, motor dia tak hidup. Dia cek minyak. Ada semua elok. Maksudnya keadaan motor dia ni berada dalam keadaan yang sangat elok. Tak ada apa yang rosak kan. Jadi dia macam rasa takut. Dia call adik dia untuk datang lah. Untuk ambil dia. Maksudnya adik dia ni datang naik motor, tolak motor dia daripada belakang lah kan. Macam selalu kita tengok ada orang tolak motor kan, letak kaki lepas tu tolak motor daripada belakang kan. Lepas tu dia tunggu adik dia mai. Bila sampai adik dia datang, dia pun balik. Masa dia balik tu memang macam Syafah cakap tadi lah. Dia terpaksa untuk adik dia terpaksa tolak motor daripada belakang. Dan dia tolak motor daripada depan kan. Dia duduk depan, pasal dia duduk kat belakang tolak motor tu. Tapi masa adik dia tengah tolak motor tu dengan kaki, adik dia cakap motor yang si E ni berat nak mampus. Dia cakap berat gila motor kau ni kan. Dia cakap. Lepas tu tak apalah, sampai dah hampir setengah jam, baru dia macam rasa macam dia penat kan. Dia penat. Dia cakap tak apalah, berhenti kejap. Dah sampai dekat tempat yang dia berhenti tu, ini macam tergerak hati tau. Dia nak cuba untuk start motor dia. Bila start je motor dia, terus motor dia hidup. Lepas tu dia pun terkejut lah kan. Punya jauh dia tolak. Baru kat sini baru boleh hidup motor dia. Lepas tu tak apalah. Dia sampai dekat rumah apa semua. Esok tu ini dah nekat dah. Dia cakap tak apalah, aku nak pergi cari rumah sewa lain lah. Biar keluarkan duit pun tak apa. Janji dia duduk dengan aman tau. Dia tak kena ganggu dengan hantu. Lepas tu dia pergi balik rumah. Yang dia rumah syarikat tu lah. Ada jiran tegur dia. Jiran tegur dia. Jiran tu bagi tahulah. Semalam jiran dia nampak masa adik E ni tolak motor E daripada belakang. Motor E ni sebenarnya ada makhluk besar berbulu duduk dekat belakang. Lepas tu lah itu perasan E cakap
motor dia rasa berat tau. Jadi bila dia dengar cerita jiran dia cakap macam tu, lagilah ini buat keputusan untuk tak mau tinggal terus dekat rumah tu, sebab dia betul-betul takut dan rasa terganggu dengan gangguan yang makhluk halus dekat rumah tu. Setakat ini saja perkongsian Syafa untuk episod kali ini. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada Syafa. Dan Syafa mendoakan korang semua sentiasa dilindungi oleh Allah dan dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.